Untuk teruskan kelas kita, masih lagi dalam bab asid, base dan garam. So hari ni insya-Allah kita akan habiskan bahagian asid base. So minggu depan kita akan masuk bahagian garam. Jadi sebelum mulakan kelas, cikgu minta seorang pelajar lelaki kondak bacaan doa. Siapa yang boleh? Azri, Farhan boleh? Kondak bacaan doa? Boleh juga, boleh juga. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma taf alaina hikmataka wa syukur alaina min razaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Azri. So hari kita akan belajar tentang peneutralan. Okey, so rasanya kamu pernah dengar tentang peneutralan, tindak balas peneutralan. Okey. Jadi di akhir pengajaran hari ini, so hari ini kita akan belajar lebih detail lah berbanding yang kamu belajar masa tahap menengah rendah ataupun sekolah rendah ya. So di akhir pengajaran ini diharap kamu semua boleh menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian kita. Kemudian boleh menulis persamaan kimia bagi tindak balas peneutralan serta menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan peneutralan. Okey, ini adalah 3 objektif yang kita nak belajar hari ini. Okey, so kita mulakan kelas kita dulu dengan kamu tonton video ni dulu ya. Topic: neutralization reaction. How we treat these Hey, hold on. Don't go near that honeycomb. Please listen to me. It is quite dangerous. Fine, go ahead. See, I told you. Okay, now don't worry. Put this baking soda solution on the stung area. You got some relief, right? Do you know why you got relief? This happened because a neutralization reaction took place when we applied baking soda on the stung area. The venom of a honeybee contains formic acid. When it stings us, it injects that acid into our skin. Formic acid causes immense pain and irritation. However, when we apply baking soda solution, which is a mild base, on the stung area, it neutralizes the formic acid and cancels its effect. As a result, the sensation of pain and irritation decreases and we get some relief. Such a reaction between an acid and a base is called neutralization. In neutralization, both acidic and basic solutions neutralize the effect of each other, and the nature of both acids and bases gets destroyed. Hey, wait, what are you doing? Don't tease that insect. It is not a honeybee. It looks similar to a honeybee, but it is a bit longer. It is called a wasp. At least this time, listen to me. Okay, don't listen and bear the consequences. Applying the baking soda is not going to help. See, nothing is happening. I will tell you what to do. Pour this vinegar on the stung area, you will get some relief. Why do you think the baking soda solution did not help in this case? Earlier, in case of the honeybee, we learned that its venom is acidic. Hence, baking soda, being a basic solution, helps to neutralize the effect. Now, in case of a wasp, the nature of its venom is basic. When it stings us, it injects the venom into our skin. The venom causes us pain and itching. Now, baking soda is also a basic solution. Hence, it will not provide any sort of relief. However, when we
or vinegar, which is a mild acid, on the stung area, the acid, that is, vinegar and the base, that is, the wasp's venom, get neutralized. As a result, the sensation of pain and itching decreases and we feel better. Okey, apa yang kamu dapat belajar daripada video tersebut? Itu adalah satu contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Okey? Apa yang kamu dapat daripada maklumat daripada video tu? Apa dua jenis serangga ke nak sebut? Yang ada dalam video tersebut? Cuba namakan. Kelas? Lebah dengan tebuan. Lebah dengan tebuan. So lebah, sengatan lebah tu bersifat asid ke base? Asid atau alkali? Asid. Okay, lebah bersifat asid, dia punya sengatan. Jadi kalau kamu kena sengat lebah, kamu sapulah dengan bahan yang bersifat alkali. Jangan salah sapu pula. Kalau kena sengat dengan tebuan, tebuan sengatannya bersifat asid. Bersifat alkali. So kita sapukan sengatan dia, okay, untuk langkah awal sapukan dengan bahan yang bersifat asid seperti cuka tadi. Okay, kalau teruk sangat kita jumpa doktor. Boleh ya? So bukan semua sengatan tu bersifat sama. Bukan semuanya asid. Okay, so itu adalah aplikasi, salah satu contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan kita. Okay, ni gambar lebah dengan tebuan tu. Okay, jadi apakah dia peneutralan? So peneutralan merupakan tindak balas antara asid dengan alkali ataupun base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okay, so persamaan kimia secara umum adalah bila kamu jumpa asid bertindak balas dengan alkali, mesti dapat garam dan air. Okay, so sekarang kita nak tulis persamaan kimia, satu contoh. Bagi cikgu satu contoh asid kuat yang kamu telah belajar. Cuba bagi satu contoh asid kuat yang kamu telah belajar. Asid apa? Ada 3 asid kuat kan? Bagi satu nama asid kuat. Siapa kelas? Tak ingat ke? Dah bangun belum ni? Tak ingat ke? Cikgu, asid, 3 asid tu ke cikgu? 3 asid tu. Apa Tak dia? kisahlah mana satu. Ya, satu contoh. Asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Very good. Okey, asid hidroklorik, apa formula kimia asid hidroklorik? Ingat tak? HCl. Okey, very good. Ini adalah satu contoh asid kuat. Ingat 3 asid kuat yang kita belajar. Hidroklorik, sulfurik dan asid nitrik. Ingat itu sahaja ya, itu asid kuat. Okey, tindak balas dengan alkali. Okey, bagi satu alkali kuat. Okey, alkali kuat ada 2 sahaja yang kita belajar, iaitu daripada kumpulan satu, natrium atau kalium. So kita ambillah natrium hidroksida. Bila sebut alkali, mesti ada ion hidroksida. Okey, biasanya exam dia hanya bagi bahan tindak balas sahaja. Dia takkan bagi menghasilkan apa, jarang-jarang sangat. Okey, jadi kamu kena tahulah, yang umum ni kena tahu. Okay, macam mana dapatkan formula garam? Sebenarnya formula garam ni kalau kamu tak ingat cara dia, iaitu kita ganti hidrogen, ion hidrogen keluar, okey, ion hidrogen dalam asid keluar, tempatnya diganti dengan ion logam. Ataupun sebenarnya ia tukar pasangan sahaja. Okey, so sini Cl- ni negatif, so dia pasang dengan ion positif daripada bahan satu lagi. Dia tukar pasangan. So H pergi sini, kawan dengan OH. Jadi apa yang kita dapat tu? Na. Okay, bila nak gabungkan, hati-hati dengan charge. So sekarang dalam peringkat ni kamu dah bab 6. Sepatutnya formula ion kamu dah hafal dan kamu dah mahir tulis formula kimia. Okay, so bila nak silangkan charge ni, hati-hati di sini senang sebab Na plus dengan Cl minus. 1 nisbah 1. So kita dapat garamnya adalah NaCl, HOH jadi air H2O. Okey, so ini adalah satu contoh persamaan kimia yang melibatkan peneutralan. Okey, hari ini kita nak belajar sekali bagaimana nak menulis persamaan ion daripada persamaan kimia.
Okay, oleh itu cikgu nak semua orang ada buku modul dah ke kat tangan? Buka muka surat. Muka surat 108. Ada jadual untuk tulis persamaan kimia dan persamaan ion. Okay, kita buat sama-sama pagi ni. Boleh? Okay, yang pertama tu adalah, okay, cikgu tunjukkan contoh dulu ya. Ini bukan, ada tak dalam buku tu? Tak ada. Okay, contoh yang tadi, yang pertama tadi. HCl bertindak balas dengan natrium hidroksida. Ini tak ada dalam jadual ya. Kita tunjuk dulu cara nak tulis persamaan ion. Kenapa dia jadi sini? Okay, dapat garam, NaCl dan air. Okay, bagaimana cara nak tulis persamaan ion? Mula-mula kamu kena kenal pasti larutan aqueous. Okay, antara semua bahan yang ada tu, cari mana larutan aqueous. Okay, then buat apa? Okay, ion-ion kena tahu dalam larutan aqueous, ion-ion bebas bergerak. Maka, kenapa tak boleh masuk? Siapa tu? Alif Zafran. Korang boleh masuk je kan? Yang masuk ni semua guna MOE kan? Betul juga. Kenapa Alif Zafran tak boleh masuk pula? Sekejap. Ada tak yang masuk ni guna bukan MOE? Cikgu boleh admit je. Sekejap. Dah. Okey, Alif dah masuk. Okey, so cikgu ulang ya. Untuk persamaan ion, kita dah, ini adalah persamaan kimia. Okey, daripada persamaan kimia tu cari bahan mana yang merupakan larutan aqueous. Kenapa? Sebab dalam larutan aqueous, ion-ion bebas bergerak, maka kita akan batalkan ion yang sama. Ion yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, cikgu tunjukkan macam cara dia. Okay, mula-mula nak cari, mana larutan aqueous. Ini adalah melalui latihan yang banyak untuk tahu larutan aqueous. Yang pertama nak tahu larutan aqueous, semua asid, semua alkali adalah larutan aqueous. Okey, dan satu lagi tindak balas peneutralan antara asid dengan alkali, dia dapat garam. Garam itu semua merupakan garam yang larut. Okey, nanti next week kita akan belajar nak kenal garam larut ke tak. Untuk hari ini, kalau tindak balas asid dengan alkali mesti dapat garam, semua garam tu larut. Bila sebut larut, ia merupakan larutan. So asid adalah larutan aqueous, alkali pun larutan aqueous, garam ini pun larutan aqueous. Okey, air merupakan cecair. Okey, bila cecair, zarahnya adalah molekul. So kita tak sentuh dia. So sekarang dalam larutan aqueous ini, macam HCl, kita ada ion hidrogen dengan ion klorida. Okey, natrium hidroksida ada ion natrium dan ion hidroksida. Kemudian natrium klorida ada ion natrium juga dengan ion klorida. Okey, kita fokus kepada larutan aqueous sahaja ya. Okey. Okey, kemudian kita buat apa? Kita batalkan ion yang sama di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri tu maksudnya anak panah ni sepadan. Okey, sebelah kiri yang depan, kanan yang belakang. Okey, apa ion yang sama sekarang? Cuba tengok. Ion apa yang sama sebelah kiri dan kanan tu? Kita dah pecahkan ion yang hadir. Okey, ion apa yang sama? Nampak tak? Ni sepadan kita, anak panah. So, ion apa yang sama di belakang dengan depan? Ion apa yang sama tu kelas? Natrium dengan klorida. Ion klorida. So kita cancel ion klorida. Lagi? Natrium. Natrium. Okay, itu yang sama. Ataupun okay, dalam exam bila buat ni tak payahlah pecahkan macam ni, boleh cancel kat sini, nampak je. Cl sama, Na sama. Okay, ni cikgu nak tunjukkan je. So sekarang bila sama yang tinggal, di sini tinggal H+, dekat NaOH yang tinggal OH-, ni dua-dua dah tak ada. So macam mana persamaan ion kita?
So kita dapat persamaan ion adalah di sini tinggal H plus bertindak balas dengan OH minus. Kat bahagian belakang yang tinggal siapa? Air H2O. So itu adalah persamaan ion yang kita dapat. Okey. Apa maksud persamaan ion ini? Persamaan ini bermaksud ion-ion inilah yang mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Itu adalah persamaan ion. So hari ini kamu dah belajar macam mana tulis persamaan kimia. So hari ini kita belajar macam mana tulis persamaan ion. Frida, kenapa angkat tangan? Frida nak tanya apa? Sorry, cikgu terangkat. Terangkat. Okey, tak apa. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, setakat ni nak tanya apa-apa? Ada siapa nak tanya? Cikgu, Ya. apa yang contoh tu kan? Persamaan ion ni ada arrow 3 yang dekat buku ni, model. Persamaan ion ada arrow 3? Mana? Contoh 1. Contoh 1? 2H, lepas tu ada arrow. So dekat tengah tu ada arrow lagi. Mana? Oh yang itu. Itu dia just tunjuk je. Itu sebab persamaan ion itu yang contoh 1 dia guna asid sulfurik. Okey? Kita buat contoh yang tu. Asid sulfurik, kenapa ada 2 tu dia kecilkan. Maksudnya dia ringkaskan 2, semua jadi 1 nisbah 1 nisbah 1. Faham? Okey, kita buat yang tu. Okay, contoh yang dalam buku modul kamu, asid sulfurik dengan natrium hidroksida. Okey, kita lihat persamaan ion dia. Okay, ini adalah asid hidroklorik. Okey, kita buat contoh dalam buku. Dia gunakan asid sulfurik H2SO4 dan natrium hidroksida. Okey, dapat garam dan air. Lagi sekali garam tu H ni keluar, Na masuk sini. Okey, so dapat formula garam kita Na2SO4. Okey, kenapa Na2 ni? Ini kamu silangkan tempat lain ya. Na plus dia bergabung dengan SO4 2 minus. Okey, sini 2, sini 1. So kita dapat formula garam Na2SO4. H keluar jadi air. Okey, then semak, pastikan persamaan kimia tu mesti seimbang. Okey, Na ada 2, so sini 1 darab 2. Okey, then hidrogen dah jadi 2 tambah 2, 4. So belakang pun 2 darab 2, 4. Okey, pastikan persamaan kimia kamu seimbang. Okey, sekarang kita nak tulis persamaan ion. Kita tengok dulu mana larutan aqueous kita. Okey, asid, ingat semua asid adalah aqueous larutan Alkali pun larutan dan garam yang dihasilkan adalah larutan. Okay, mana-mana garam yang ada ion natrium, semua garam tu adalah larutan, larut. Okay, ni cecair, tak payah usik. Okay, sekarang kamu lihat, ion apa yang sama dalam persamaan kimia ni? Di sebelah kiri dan kanan. Aqueous saja. Ion apa yang sama? Sulfat, potong dengan natrium. Potong. Setakat ni boleh ikut ya? Cancel ion yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan hanya dalam larutan aqueous. Okey, so ion apa yang tinggal dekat sulfat ni? Sulfat dah tak ada kan? So yang tinggal apa? Ion hidrogen yang tinggal. So kita tulis, jangan tulis H2. Ion hidrogen masih H+. Tetapi dalam formula kimia ni ada berapa ion hidrogen? Ada 2. So kita letak 2 tu di depan. 2 ion hidrogen. Okey. Tindak balas dengan di sini ion hidroksida yang tinggal. Pun depan ni ada 2. So ikut dia 2. Okey, masukkan. Okey, sebelah sini yang tinggal 2H2O. Okey, inilah persamaan ion bagi tindak balas antara asid sulfurik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, cuma kat situ dia letakkan panah satu lagi tu, dia nak tunjukkan sebenarnya apa-apa tindak balas peneutralan ia hanya melibatkan ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Bagi semua tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okey, kenapa kat sini 2 ion hidrogen, di sini 1 sebenarnya?
Kamu berbalik kepada yang kita belajar tentang kebesan asid. Kamu lihat ini cikgu bulatkan satu ion hidrogen, di sini ada 2 ion hidrogen kerana ini adalah asid diprotik. Okey, di sini adalah asid monoprotik. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya? Kena awak ni tunggu sejam baru ramai orang. Memang kena kecilkan cikgu. Kalau tak potong tak boleh. Tak payah kecilkan. Dalam exam jangan kecilkan macam modul tu. Okey, ni je jawapannya. Kamu jangan kecilkan, nanti salah. Okey, lagi satu. Dalam exam, kamu buat foto-foto ni di tempat lain maksudnya bukan di ruang jawapan. Di ruang jawapan hanya bagi jawapan akhir. Macam foto ni buat di ruang lain lah. Kawasan lain. Jangan bagi yang ni pula dalam jawapan kamu, nanti salah. Boleh? Nak cuba? Okey, kita cuba buat latihan dalam buku modul Okay, dalam buku modul tu bukan semuanya asid dengan alkali. Okay, kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Yang pertama adalah asid hidroklorik dan magnesium oksida. Okey, untuk tahap ini kamu kena ingat tindak balas, 3 tindak balas atau 3 sifat kimia asid, iaitu yang pertama yang kita belajar itu, yang baru tadi pun, asid bertindak balas dengan alkali atau base dapat garam dan air. Asid dengan logam dapat garam dan gas hidrogen. Asid dengan karbonat logam dapat garam, air dan karbon dioksida. Okey, sebab tindak balas ni sangat popular. Okay, kita lihat contoh yang pertama tu. Asid hidroklorik. Okey, kita terus tulis formula kimia ya. HCl bertindak balas dengan magnesium oksida adalah MgO. Ingat, magnesium oksida ini adalah oksida logam. Semua oksida logam adalah base. So, hasilnya sama, asid dengan alkali atau base akan dapat garam dan air. So, garam ni apa? H keluar, magnesium masuk sini. Okey, so dapat MgCl. Okey, nak gabungkan, buat tempat lain, Mg2 plus, Cl minus. Kalau masih lemah, buat tempat lain benda ni. Kalau kamu dah mahir, okay, dah hafal, buat je dalam kepala. So dapat MgCl2. Formula garam ni sangat popular kesalahan ni kerana pelajar selalu tulis MgCl. Ini kesalahan popular pelajar. Dan H keluar dengan O jadi air, H2O. Okey. Dan pastikan persamaan kimia kita mesti seimbang. So Cl2, so letak 2 depan ni. Okay, H ada 2, H dah 2. Sama. Okey, sekarang kita nak cari, nak tulis persamaan ion. Okey, kenal pasti larutan. Okey, asid adalah larutan. Okey, garam ni pun larutan. Okey, ni garam larut. Okey, MgO, base. Base ni adalah oksida logam. Okey, untuk semua oksida logam dia wujud dalam bentuk pepejal So ni pepejal. Okey, ni cecair. Okey, pepejal kamu lihat ini adalah sebatian ion. Magnesium oksida sebatian ion. Tetapi walaupun zarahnya ion, ion-ion ni tidak bergerak, tidak bebas bergerak. So kita tak boleh cancel ion dalam pepejal. Sebab apa? Ion tu statik. Dia hanya berputar pada tempat dia. Okey? So sekarang ion apa yang sama? Nampak tak? Ion apa yang sama? Tengok pada aqueous sahaja. Okey, antara HCl dengan MgCl2, ion apa yang sama? Nampak tak ion apa sama kelas? Klorida. Klorida, very good. So kita cancel ion klorida. Okay, so apa persamaan ion kita dapat? Yang tinggal di sini H+. Ada 2, letak 2 depan. Ya, jangan tinggal. Tindak balas dengan, di sini tetap MgO. Okay, menghasilkan, di sini hanya tinggal Mg2 plus, ion magnesium sahaja tinggal dan air. Itulah persamaan ion kita. Faham tak? Cikgu, kalau sebelah kiri Cl, sebelah kanan Cl2 tak apa potong je?
Tak apa, potong je. Sebab ini ion. Kita kira ion. Itu adalah bilangan atom dia, tak ada masalah. Okay, yang penting ion. Dan cek lagi sekali persamaan ion pun kena seimbang. H ada 2, H2, Mg1, Mg1, O1, O1. So kamu kena ingat ya, oksida logam dia pepejal. Alkali macam nak kenal, ada ion hidroksida di belakang ni. Alkali semua larutan. Okay, kalau logam pepejal ke apa nak sebut? Logam mestilah pepejal. Okay, ada contoh logam tak? Contoh kedua kita dah buat. Okay, contoh yang ketiga, asid hidroklorik dan magnesium. Kita lihat contoh nombor 3 ya. Ni dalam buku ya, muka surat berapa? 108 modul ya. Okay. Okay, asid hidroklorik HCl tindak balas dengan magnesium logam. Okay, asid dengan logam dapat apa? Garam dan gas hidrogen. Ataupun kalau tak ingat, kalau kamu tak ingat dapat apa, okay, just keluarkan H dan dapat garam kan. Apa-apa tidak balas asid, dia mesti ada garam. Okay, H keluar, Mg masuk sini. H keluar sorang-sorang kan. So dapatlah MgCl2 garam kita. Dan H2 keluar jadi hidrogen. So jangan letak H2O. Sebab depan ni tak ada O. Mana dah tahu O kalau nak letak ni. Kalau nak tembak, mesti tembak dengan smart lah orang kata. Kadang-kadang pelajar ni dalam exam dia akan wujud persamaan-persamaan baru. Formula baru yang dia tak belajar. Okay, dan kita seimbangkan persamaan Cl2, so sini pun 2. Okay, H sama. Okay, so sekarang mana aqueous? Mestilah asid. Okay, ini of course lah logam mesti pepejal. Garam ni garam larut dan ni gas. Okay, so fokus hanya kepada aqueous. Lagi sekali ion yang sama adalah klorida. Okay, so kita dapat persamaan ion kita. Yang sini tinggal H plus ada 2. Nak balas dengan magnesium. Menghasilkan, okey, belakang ni tinggal ion magnesium dan hidrogen gas. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Cuba yang lain pula. Ada soalan tak kelas? Tak ada? Kita teruskan contoh satu lagi yang guna asid sulfurik. Asid sulfurik dengan zinc karbonat. Okey, karbonat logam. Ni nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak pernah kita nombor 4 lah. Asid sulfurik adalah H2SO4 dan tidak balas dengan zinc karbonat. Okey. So ini adalah pengetahuan kena ingat juga zinc karbonat ni adalah karbonat logam. Semua karbonat logam diwujud dalam bentuk pepejal. Okey. Okay, apa hasilnya? Apa hasil kita dapat? Okey, lagi sekali dia mesti bila asid mesti ada garam. So H keluar, zinc masuk sini. So dapatlah garamnya zinc sulfat. Okay, Zn2 plus, SO4 tu minus. Okay, dua-dua kita kecilkan jadi 1/1. So H keluar, dia akan dapat air, H2O. Sama je, garam, air. Dan ada tambahan 1, kalau ada karbonat di depan, mesti ada CO2, karbon dioksida. Okay, kalau depan ni ada karbonat, mesti ada gas karbon dioksida. Okay, so sekarang mana larutan aqueous kita? Hanya asid dan garam ini. Garam larut. Okay, semua tindak balas yang melibatkan asid menghasilkan garam yang larut ya. Okay, ini adalah pepejal. Air adalah cair dan ni gas. Okay, kenapa kita tak cancelkan air dengan gas? Kalau soalan tanya, ini sebab zarah-zarahnya adalah molekul. Kenapa zinc karbonat ni kita tak cancel ion dia walaupun zarahnya ion? Kerana ia dalam pepejal. Jadi ion-ion tidak bebas bergerak. Sebab dia. Okay. So sekarang dalam aqueous ion-ion bebas bergerak. Sebab tu kita hanya cancel ion yang sama dalam larutan aqueous. So ion apa yang sama? Nampak tak ion apa yang sama dalam aqueous? Ni sahaja aqueous. Okay, ion apa yang sama tu kelas?
Ion apa yang sama nampak tak? Sulfuric. Sulfuric. Apa nama ion tu? Asid sulfuric. Nama ion tu adalah ion sulfat. SO4 2- ya. Ion sulfat. Okay, so yang tinggal di sini, okay, bila kita dah cancelkan ion sulfat, okay, yang tinggal adalah H+. Yang ion hidrogen tinggal bilangan dia 2, letak 2 depan. Jangan buat macam ni H+, 2. Salah. Tak ada wujud pun macam tu. Okay. Yang 2 nombor subskrip di bawah itu adalah bilangan. Okay, tindak balas dengan zinc karbonat. Menghasilkan, okay, di sini hanya tinggal ion zinc, so Zn2+. Air dan karbon dioksida. Okey, dah 3 contoh dah. Ada soalan nak tanya untuk tulis persamaan ion? Faham tak macam nak tulis persamaan ion ni? So, kemahiran kamu adalah untuk kenal pasti larutan. Okey, cikgu ulang, larutan adalah semua asid, semua alkali dan semua garam yang terhasil daripada tindak balas yang ada asid. Itu adalah garam-garam yang larut. Jadi, semua garam tu adalah larutan. Ada soalan tak, kelas? Kalau tak ada soalan, cikgu tinggalkan yang lain-lain untuk muka surat 108 itu sebagai tugasan, ya. Nanti lepas kelas kamu cuba lengkapkan. Kalau ada masalah atau dah siap nak PM cikgu, tunjuk kat cikgu pun boleh. Okey? Boleh? Boleh tak ni? Boleh cikgu. Okay, kita teruskan. Baru berapa orang je masuk ni? Separuh. Separuh kelas, tak sampai separuh. Kelas kamu memang begini, sejam lebih baru dah penuh. Okay, ni dia punya jadual ya, nanti kamu lengkapkan dalam buku, okey? Okay, ini adalah contoh-contoh lain aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian kita. Okay, ini adalah susu magnesia bersifat alkali. Okay, nak kurangkan sakit gastrik kerana gastrik itu adalah asid hidroklorik berlebihan dalam perut. Dan shampoo pun bersifat alkali, nak neutralkan asid pada rambut kita. Ubat gigi pun alkali, nak meneutralkan asid ni, asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria. Serta pertanian, dia taburkan kapur mati ataupun namanya kalsium hidroksida bersifat alkali juga untuk merawat tanah yang berasid. Okay. Okay, kita nak lihat kaedah pentitratan. Okay, apa dia kaedah pentitratan? Iaitu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu alkali. Okay, so pentitratan ni isi padu. Pentitratan adalah untuk tindak balas peneutralan. Cuma di sini kita nak tahu berapa banyak isi padu asid kita perlu tambah dalam alkali supaya dia betul neutral. Okey, ni gambar rajah pentitratan. Okey, alat rajah yang digunakan dekat atas ni adalah burette. Tak nampak. Okey, atas ni kita panggil sebagai burette. Okey, dalam burette ni kita akan isi asid. Okey, kemudian dalam alkali kita akan dalam kelalangkun kita akan isi alkali dan penunjuk asid base. Kenapa mesti ada penunjuk? Okey, so kita lihat larutan yang diketahui kepekatannya ditambah secara perlahan-lahan daripada burette ke dalam kelalangkun yang mengandungi isi padu larutan yang tidak diketahui kepekatannya. So pentitratan berhenti sebaik sahaja penunjuk asid base bertukar warna. Sebab apabila penunjuk asid base bertukar warna, bermaksud kita dapat takat akhir. Di mana takat akhir ini adalah proses peneutralan telah berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna. Okay, sebab apa kena penunjuk? Sebab kita nak tahu kat mana dia betul-betul neutral. Kerana asid dengan alkali tidak berwarna. So dengan bantuan penunjuk asid base barulah kita lihat perubahan warna. Contohnya kalau guna phenolphthalein. Okay, contoh phenolphthalein apabila kita letakkan dalam alkali. Okay, tadi dalam kelalangkun kan alkali. So, larutan itu akan jadi warna merah jambu. Bila kita titiskan
atau kita tambahkan asid sedikit demi sedikit ke dalam kelangkun sehingga kita dapat larutan tidak berwarna kerana kita nak dapatkan takat neutral. So sebaik sahaja merah jambu bertukar kepada tidak berwarna, kita akan hentikan penambahan asid tersebut. So pada masa tersebut kita akan dapat takat akhir, okay, iaitu di mana semua ion hidrogen telah meneutralkan semua ion hidroksida dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Berbalik kepada persamaan ion peneutralan yang kita belajar tadi, cikgu dah cakap tadi, semua tindak balas peneutralan hanya melibatkan ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Okey, so pada takat akhir kita dapat tahu itulah semua ion hidrogen telah meneutralkan semua ion hidroksida dengan lengkap. Okey, sebab apa ada dua yang depan tadi hanya untuk asid diprotein. Itu hanya bilangan molekul. Ada soalan tadi? Okey, selain phenolphthalein, dalam eksperimen pun biasa menggunakan metil jingga. Kalau metil jingga dalam alkali dia akan dapat warna kuning. So kita akan buat eksperimen sehingga warna kuning bertukar menjadi jingga. Okay, sebab kita dapatkan takat neutral. Misalnya lah kalau kita buat eksperimen sampai dapat warna merah, bermaksud takat akhir itu dah salah. Maksudnya asid telah lebih. Jadi kena buat semula eksperimen tersebut. Okay, so kita lihat video untuk pentitratan. Sebenarnya ini adalah aktiviti 6.13 dalam buku teks. Okay, bila aktiviti ni tak perlu buat laporan, cuma nanti cikgu minta kamu buat dalam buku nota eksperimen isikan keputusan dengan jawab perbincangan. Nanti cikgu bagi jawapannya dekat grup. So kita lihat video untuk aktiviti 6.13 ya. Sekejap ya, cikgu besarkan. Baiklah murid-murid, aktiviti kita hari ini ialah kita akan membuat pentitratan asid base. Okey, bahan-bahan dan radus yang akan digunakan ialah kita akan gunakan asid hidroklorik 0.5 molar, alkali larutan natrium hidroksida 0.5 molar, penutup metil jingga, pipet dan juga pengisi pipet, pengetis, silinder penyekat, bika, corong turas, kelalangkun, uret, jubin putih dan kaki ritot.
Kelas nak tanya, kenapa mesti letak jubin putih dekat bawah tu? Kelas? Apa tujuan letak jubin putih kat bawah tu? Kelas? Tadi ada jubin putih kan bawah kelalangkul? Kenapa kita kena letak jubin putih bawah kelalangkul? Apa rasional dia? Nak tengok warna tu dengan betul. Ya, nak melihat perubahan warna dengan lebih jelas. So, kalau nanti pun dalam masa bila buat eksperimen yang melibatkan warna, okay, kalau misalnya dalam tabung uji, nak tengok warna, kita letak kertas putih di belakang tabung uji tu supaya nampak warna dengan lebih jelas. Alright? So, nanti video ni cikgu akan masukkan dalam group supaya kamu boleh lihat lagi sekali lah ya. Sebenarnya, eksperimen ni adalah eksperimen yang biasanya setiap pelajar wajib buat. Sebelum-sebelum ni lah, setiap pelajar secara individu dia kena buat. Okay? Tapi oleh kerana kamu ni cik, tak tahu nak cakap, adakah kamu akan kembali ke sekolah atau kamu kembali ke sekolah tahun hadapan? Kamu rasa macam mana tu? Dah selesa duduk kat rumah ke? Tak nak balik sekolah dah cikgu? Okay, kita teruskan pelajaran kita hari ini. Kita masuk kepada penyelesaian masalah yang melibatkan numerical iaitu penghitungan. Okay, so sebelum ni kamu dah belajar beberapa rumus iaitu kita belajar minggu lepas cari bilangan mol untuk larutan N ataupun bilangan mol sama dengan MV per 1000. Kemudian kita ada belajar rumus satu lagi untuk pencairan M1 V1 sama dengan M2 V2. Hari ini kamu berkenalan pula dengan satu lagi rumus yang melibatkan peneutralan. Okay, iaitu peneutralan ini hanya untuk asid dan alkali ya. Kalau asid dengan base tak boleh guna formula ini. Okay, asid dengan alkali mesti dua-dua larutan. Jadi rumusnya adalah MAVA per MBVB sama dengan A per B. Okay, apa dia M? Ingat lagi tak minggu lepas M ni apa? M besar ni apa dia? M tu adalah kemolaran atau kepekatan. Okey, bila kemolaran unitnya adalah mol per desimeter padu. Dan V volume iaitu isi padu. So isi padu ni unitnya cm padu Okey, apa dia? A. A ni untuk atas ni untuk asid. B ni bawah ni untuk alkali. Dan A per B ni adalah pemala atau bilangan mol daripada persamaan kimia. Sebab itu yang penting di sini untuk guna rumus ni, pastikan persamaan kimia kita mesti seimbang. Okay, kita nak contoh soalan. Okay, di samping itu pastikan ada kalkulator nak kira sekali dengan cikgu. Okay, pada soalan ini dia berkata, ni contoh satu ni ataupun kalau ada textbook kamu boleh tengok, ini adalah contoh buku teks ya. Muka surat 172, contoh 14. Okey, 20 cm padu larutan natrium hidroksida 0.25 mol per dm padu dineutralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol per dm padu. Okey, so bahan tindak balas kita alkalinya adalah natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Okey, hitung isi padu asid hidroklorik yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan ini. Okey, so sekarang apa-apa nombor ataupun data ni kita keluarkan dulu. Okey, kita ada isi padu untuk alkali. So isi padu adalah VB. Okey, alkali punya isi padu. Ini adalah isi kemolaran M untuk alkali, MB. Kemudian kita ada kemolaran asid, MA. Dia nak cari isi padu asid iaitu nak cari VA. Okey, so mula-mula tulis persamaan kimia. Okey, asid hidroklorik HCl bertindak balas dengan natrium hidroksida
Okey, menghasilkan garam iaitu natrium klorida, H keluar kan, NaCl dan air. Okey, sekarang kita nak guna rumus tu untuk jawab rumus tadi MAVA, cikgu tulislah MAVA bahagi MBVB sama dengan A per B. Okey, just gantikan nilai-nilai yang ada dalam rumus. Senang aja. Jom kita buat. MA ada tak? MA 0.2. VA tak tahu, so VA. Tulis VA je. Bahagi MB 0.25. Darab BB adalah 20. Okey, sama dengan A per B. A per B ingat pemalar daripada persamaan kimia. So, A kita berapa ni? 1. Okey, B kita pun 1. Tak ada nombor ni maksudnya 1. So, 1 per 1. Okey tak ni? Berikut ya? So, selesaikan VA. Cuba kira guna kalkulator berapa VA? Dapat terus nilai VA berapa. Ini adalah darab silang macam matematik kan. Ini bawah atas. Jadi VA kita adalah 0.25 darab 20 bahagi 0.2 ni turunkan ke bawah. 0.2. Berapa jawapan kelas? 25 cm padu. Berapa Fida? Kau sikit? 25 cm padu. Ya, yeah, very good. 25 cm padu. Okey? Boleh ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okey, ini cara pendek guna rumus. Sebenarnya ada satu cara lain nak selesaikan masalah ini, guna cara yang panjang. Cara panjang tu cara apa? Cara biasa perhitungan untuk persamaan kimia. Okey, cikgu tunjuk jugalah cara panjang ya. Option. Okey, so caranya adalah seperti biasa, kira dulu bilangan mol. Okey, bilangan mol siapa? Bilangan mol natrium hidroksida kerana dia ada M dengan V. So gunakan MV, N sama dengan MV per 1000. So kita masukkan M dia adalah, kita lihat jawapan sama tak? 0.25 darab V 20 bahagi 1000. Okey, tolong kira berapa mol ni? Berapa mol? Lima darab 10 kuasa negatif 3. Bagi bentuk biasa 0.005 kan? 0.005. 1, 2, 3. 0.005 mol. Okay, so lepas tu ini ingat tak lagi ni bab 3 kamu belajar ni. Dah cari bilangan mol, cari nisbah mol. Okay, kita ada daripada persamaan kimia, kita ada 1 mol natrium hidroksida. Nisbah yang kita nak cari adalah HCl. 1 mol HCl. So kita ada 0.005 mol natrium hidroksida. Maka HCl pun 0.005 mol. Okay, dah dapat bilangan mol HCl, nak cari V kan? So guna rumus yang sama, N sama dengan MV per 1000. Jadi kita masukkan bilangan mol HCl 0.005 sama dengan M dia adalah 0.2, V tak tahu per 1000. So dapatlah V. Cuba kira V dapat tak sama dengan sebelah? Sama tak? 25. Sama ke tak? Cikgu dapat 25, kamu dapat 25 tak? Kelas, dapat ke tak ni? Senyap aja. Macam mana cikgu tekan? Macam cikgu tekan, ini bagaimana? 0.05 ni atas ni darab 1000 bahagi 0.2. Kita nak V kan? Matematik je tu, ni atas darab
Ni 0.2 ni turunkan ke bawah. So sebenarnya dapat V sama dengan 0.005 darab 1000 bahagi 0.2. Okay, dapat. 25. Okay, ni matematik ni. Boleh lah. So ada dua cara lah untuk kira sebenarnya. Kalau ingat rumus, sebenarnya guna rumus senang. Tapi rumus kena hafal lah. Sebab dalam kimia rumus tidak diberi. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak kelas? Tak ada cikgu. Tak ada, kita cuba yang kedua. Kejap lagi ada beberapa aktiviti kita buat. Sambil kamu buat, kamu hantar jawapannya. Okay. Yang kedua ni 30 cm padu asid nitrik. Okay, garis terus asid nitrik bertindak balas dengan, okey kita terus tulislah ini adalah VA. Bertindak balas lengkap dengan 25 cm padu larutan barium hidroksida 1.2 mol per dm padu. So ni adalah VB, isi padu alkali. Ini adalah MB. Tentukan kemolaran asid. So nak cari MA. Okay, so mula-mula mesti tulis persamaan kimia. So kita ada asid nitrik bertindak balas dengan barium hidroksida. Barium hidroksida adalah barium dalam kurungan OH2. Kenapa dua tadi? Ba2 plus dengan OH minus. Okay, so sini 2, sini 1. Okay, apabila dua-dua huruf besar, bilangan bawah ni lebih 1 mesti duduk dalam bracket. Okay, so dapat garam dan air. Apa garam kita? So Ba masuk sini. So lagi sekali kalau masih tak ingat, silangkan tempat lain Ba2 plus dengan NO3 minus. So 2, 1. So kita dapat 1. Ba1 NO3 tu 2. Okay. Dan air. Okay, dan persamaan mesti seimbang. NO3 ada 2, so 2 kat depan. Dan HT 2 darab 2, 4. So kat sini pun 2 darab 2, 4. Dah seimbang. Okay, yang penting kat depan ni nanti dapat A per B kan. Okay, kita ganti dalam rumus kita iaitu MAVA per MB VB sama dengan A per B. Sebab tu bila buat latihan dalam exam tak tulis rumus pun tak apa. Cuma bila buat latihan cikgu galakkan tulis rumus ni selalu. Sebab itu bila tulis selalu barulah kita ingat. Okay, so gantikan nilai-nilai yang ada. Yang nak cari apa? MA nak cari. Yang lain ada. So kita gantikan VA berapa? 30. Nak cari apa? MA kan? So MA tak tahu, darab 30 VA bahagi MB kita 1.2 darab 25 sama dengan A per B, 2 per 1. Okay, nampak tak A mana? Ni A, ini B. B tak ada ni 1 Okay, 2 per 1. Okay, cuba selesaikan berapa MA? Cuba selesaikan. MA berapa? 2. Macam ni, darab silang 1. Ni pergi sini. 2 kat MA. Berapa ni berapa? 2. Betul? Cikgu tak kira ni. 1.2 darab 25 darab 2 bahagi 30. Ya, 2 ya? Betul ya? Betul 2? Betul. Betul. Okay, so 2 mol per desimeter padu. Okay, mesti bagi unit. Okay. Kemolaran kan? Unitnya mol per dm padu. Ada soalan tak? Kat sini. Nak tanya tak? Senang je, ganti-ganti je dalam rumus. Yang penting rumus ingat. Okay, kita lihat contoh ketiga. Okay, contoh ketiga, adakah boleh menggunakan rumus tersebut? Cuba baca soalan jawab. Boleh tak guna rumus tadi?
Tak. Tak boleh, kenapa? Sebab dia bagi JAR. Okay, dia bagi JR. Satu lagi, ini adalah zinc oksida. Okay, zinc oksida ni bukan alkali, dia adalah base. Okay, oksida logam kan, so dia adalah pepejal. Jadi tak boleh guna MAVA sebab bila pepejal dia tak ada kemolaran dan isi padu. So kita guna cara yang biasa yang panjang. So kita lihat dulu, dia beri jisim zinc oksida, kemudian peneutralan 50 cm padu asid nitrik, cari kepekatan asid. Okey, so tulis dulu persamaan kimia macam biasa. Asid kita asid nitrik bertindak balas dengan zinc oksida. Dalam exam kamu tulis zinc oksida tindak balas dengan asid nitrik. Tak ada masalah, betul je. Cuma cikgu suka letak asid kat depan. Okey, dapat garam dan air juga. Okey, so garam kita adalah zinc nitrat dan air. Datang mana dua ni? Okey, silangkan tempat lain. Cikgu kata Zn2 plus dengan NO3 minus. Okey, 2, 1. Okey, so seimbangkan NO3 ada 2, so 2, H2 dah sama 2. Okey, so langkah pertama, okay, lihat masalah maklumat yang ada, kita ada jisim untuk zinc oksida, kita ada 4.05 gram. Okay, dia so cari kepekatan untuk asid. So M asid tak tahu, tapi isi padu asid ada 50. So sekarang yang ada maklumat tu zinc oksida, kita cari dulu dia punya bilangan mol. So cari bilangan mol zinc oksida. Macam mana cari bilangan mol zinc oksida bila jisim diberi? Okey, gunakan rumus segitiga yang kita cikgu ajar dulu. N bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. So sekarang bilangan mol kita jisim adalah 4.05 bahagi jisim molar Zn 65 tambah O 16. Cuba kira berapa mol? Berapa mol? Kosong 0.05 mol. 0.05 mol. Very good. Okey, seterusnya buat apa? Dah dapat bilangan mol oksida, mestilah nak dapatkan bilangan mol yang satu lagi ni yang kita nak cari ni, yang kita buat anak panah ni. Okey, macam dapatkan bilangan mol dia, guna nisbah mol dulu daripada persamaan kimia. So daripada persamaan kimia kita ada 1 mol zinc oksida nisbah 2 mol asid nitrik. Okay, daripada pengiraan kita dapat 0.05 mol zinc oksida. So berapa mol asid nitrik? Okay, 1 jadi 2 macam mana? Ni darab 2 kan? Bermaksud bawah ni pun akan darab 2. Okay, so 0.05 darab 2 kita dapat 0.1 mol asid nitrik. Okay, nak carikan M bagi asid guna rumus N sama dengan MV per 1000. Okey, guna rumus yang ni untuk larutan. So sekarang kita ganti saja bilangan mol asid adalah 0.1 sama dengan M tak tahu, nak cari V adalah 50 bahagi 1000. Okey, berapa M? Berapa M? Kepekatan ha? 2. Okey, betul. So M adalah 2. Apa unit dia? 2. Mol Lm negatif 3. Mol Lm padu. Desimeter padu. Very good. Okay, ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Kelas ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Tengok pada ikutan muka surat 6.14 nombor 1. So sekarang cikgu nak kamu buat dulu, hantar kertas. Siapa yang dah siap, boleh hantar kat cikgu. Hantar kat Telegram je lah, senang cikgu save image. Boleh buat tak? Cikgu harap cikgu nampak ni. Cikgu percaya semua orang tengah cuba jawab.
Yang nombor 1 nampak ya? Ni soalan kat mana? Buku teks ke? Bukan surat 173, buku teks. Nombor 1 ya, ni nombor 1. Tulis persamaan kimia dulu. Ni adalah tindakan antara asid sulfurik dengan natrium hidrosida. Tak apa, sama cikgu cakap ni kamu buat. Okey, kemudian tengok maklumat apa yang ada. Kita ada VB, isi padu alkali, MB, kemolaran alkali, MA, kemolaran asid, nak cari VA, isi padu asid. Nak cuba buat jap. Okay, siapa yang dah siap volunteer hantar jawapannya. Cikgu tunggu ni. Mana orang lain ni dah sejam dah kelas. Kawan-kawan orang ni memang bangun lambat ke? Tak tahu lah, cikgu ada tak bangun ni ke? Cikgu bukan cakap apa sebab setiap hari Khamis kelas cikgu yang form 4, cikgu join tau. Awam 3 dan M1 tu dia join. Tapi tak adalah selambat kelas kamu yang satu kelas ni sampai sejam pun baru tak penuh. Diorang at least 10 minit dah penuh dah. Yang tak datang cuma seorang, 2 orang macam tu. Setiap minggu. Tapi 4E2 ni cikgu tunggu sejam pun baru belas-belas. Macam mana tu? E2? Cikgu buat nombor berapa? Oh, 1. Nombor 1 sayang. Alif dah siap ke? Belum ke? Ganti nilai-nilai ni dalam rumus. Tapi pastikan persamaan kimia tu betul ya. Jawapan ni berapa? Okey, cikgu sebut jawapan ni 25. Ada masalah apa-apa sambil buat tu, kalau nak tanya cikgu boleh tanya. Dapat 25 belum? Okay, siapa boleh hantar dekat cikgu jawapan? Hantar kat tali je dia.
Okey, Abdullah telah hantar jawapan. Sekejap ya, cikgu savekan gambar Abdullah. Cikgu, Ya. natrium hidroksida tu dah tak perlu nak kena pindah benda Pindah? dengan H2 dengan asid sulfurik tu. H2 tu nak kena pindah belakang. Pindah mana? Tak ni. Yang asid sulfurik tu H2 tu nak kena pindah dekat Na ke? Asid sulfur pindah ke NA, cikgu tak faham lah Safwan. Ni H2 pindah dekat Na, tukar tempat. H2 pindah NA. H keluar, NA ganti tempat dia untuk dapat formula garam. Yang tu ke? Ya. Betul lah. Siapa tadi? Abdullah dengan Firda. Okay, ada dua kawan-kawan hantar jawapan ni. Jadi kita lihat dua orang punya jawapannya. Nampak tak Abdullah punya ni jawapan? Korang boleh nampak tak? Tak boleh nak besar. Okey, kita lihat jawapan yang Abdullah dulu. So 0. MA BA yang kita nak cari tadi adalah BA. Okey, so gantikan sahaja rumus dalam rumus sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Okey, mana persamaan dia Abdullah? Oh, bawah ni ke? Saya conteng macam tu je. Okey, tak apa. Kalau conteng pun, okey, walaupun conteng, pastikan persamaan ni anak panah Tahu ni bawah dia hasil kan? Anak panah, jangan sama dengan. Okey. So, 1 untuk asid, 2 untuk alkali. Okey, so dapat jawapan 25 apa unitnya Abdullah? Ini tak ada ni. cm batu. Okey, bagus. Okey, untuk Firda. Okey, untuk Firda dia persamaan kima dekat atas. So, ni adalah A kita adalah 1, B adalah 2. Okey, so gantikan guna rumus MABA per MBBB sama dengan A per B tadi. Dapatlah jawapan 25 cm batu. Very good. Okay, thank you. Okay, ada soalan. Okay, Safwan. Faham tak ni? Safwan? Nampak tak? Cara jawab? Macam mana ni cikgu? Sebenarnya tak. Apa? Safwan okey tak tu? Terputus-putus. Kita cuba yang kedua ya. Ha? Safwan type boleh tak type dekat chat. Okey, kita cuba soalan yang nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia tricky sikit, baca soalan betul-betul. Okey, asid sulfit bertindak balik dengan larutan amonia mengikut persamaan. Okey, persamaan dia dah diberi. Okey, untuk perhatian kamu, amonia adalah alkali. Safwan tak faham yang mana? Okay, tetapi di sini dia tak sebut amonia, tak ada ion hidroksida kan. So apabila kamu jumpa asid bertindak balas dengan larutan amonia, dia hanya dapat garam amonium, tiada air. Ini kena ingat sikit. Okay, kalau amonia walaupun dia alkali tetapi hasilnya hanya garam, kita panggil sebagai garam amonium. So kat sini ada amonium tu NH4+, ni amonium ion. Okay, tindak balas dengan karbon dengan ion sulfat. So dapat amonium sulfat. Tetapi kalau soalan bagi
H2SO4 tindak balas dengan amonium hidroksida. Dia sama ada dia bagi amonia atau amonium hidroksida. Ada ion hidroksida saja, so dia mesti dapat garam dan air. Okay, apa garam kita? Sama je lah, amonium sulfat dan air. Okay, cuma hati-hati di sini dia bagi amonium hidroksida atau amonia. Ni amonia. Okay, so kita lihat soalan. Diberi TCM padu asid sulfrik, so tak tahu ni adalah VA 0.125 mol per DM padu, ni adalah Tempat menetralkan 25 cm padu larutan amonia, so ni BB 1.0 mol per DM padu adalah MB. Tentukan jumlah isi padu larutan di dalam kelalang kun pada takat akhir. Okey, apa maksud takat akhir tadi? Okay, dalam kelalang kun, asal dalam kelalang kun dah ada amonia. Okey, berapa isi padu amonia? 25. Okey, dan kita tambahkan asid. VA tambah sini. So dia nak isi padu jumlah akhir dia berapa. So kamu kena cari VA dulu dan tambah dengan 25. Cuba cari VA dulu. Dan tambah 25. Dan sesiapa boleh hantar jawapan dekat cikgu ya, kat Telegram. Jawapannya 125 ya. Okey, Fida dah hantar jawapan. Kita tengok jawapan Fida. Okey, kita lihat jawapan Fida ya. Okay, sebenarnya mudah je apabila kamu dah tandakan maklumat-maklumat yang ada, just gantikan nilai itu dalam formula, dalam rumus. Okay, so sekarang ini adalah MA kita 0.125, VA tak tahu, bahagi 1 darab 25 sama dengan 1/2. Okay, ini adalah A, 1, B adalah 2. Okay, very good, ganti nilai betul. Okay, dapat VA 100. Okay, jumlah adalah 100 tambah isi padu dalam kelalang kun 25. So 125. So very good. Okay, ada soalan tak untuk nombor 2 yang lain? Yang senyap je ni. Cikgu percaya semua orang try jawab soalan ni. Okay. Alif Zafran, Razik, buat tak? Tak dapat ego. Lari jawapan. Mana? Tu salah apa tu persamaan kimia. Persamaan kimia kan dah bagi dekat atas. Ya, nak apa ni, nak masukkan untuk yang VA tu. A per B ni. Kenapa salah? Salah ambil ke? Salah ambil. Okay, walaupun kalaulah misalnya soalan bagi alkali dekat depan, kita contoh amonia dengan asid sulfik alkali kat depan, still
A ni adalah bilangan mol untuk asid, B tu bilangan mol untuk alkali. Mesti dapat daripada persamaan kimia. Okey ya. Tak apa, tahu bila salah kamu akan ingat kesalahan tu sebenarnya. So harap tak akan ulang lagi. Okey, kita cuba yang ketiga. Soalan nombor 3. Okey, sebenarnya soalan semua senang-senang je ni. Okey, dia beri 50 cm padu asid nitrik. Okey, so kita ada VA. Asid nitrik melengkapkan peneutralan 50 cm padu kalsium hidroksida 0.25 mol per dm padu. 3 ni lari bawah, sorry. So kita ada VB, kita ada MB. Okey, hitung kemolaran asid. Jadi nak cari MA. Tak tahu. Okey, so sekarang mula-mula tulis persamaan kimia. Okay, cikgu bantulah untuk tulis persamaan kimia. Kita ada asid nitrik. Oh, sorry, saya ingat. HNO3 bertindak balas dengan kalsium hidroksida. Cuba buat formula kimia kalsium hidroksida. Ca berapa cas? Tak naklah bagi bulat-bulat. Kalsium hidroksida Ca berapa cas dia? Ni ion kalsium, ion hidroksida. Berapa cas ion kalsium? Hafal tak ni? Dia berbulan-bulan duduk rumah tak hafal-hafal juga. Ca2 plus. OH minus. So kita dapat di sini CaOH kurungan 2. Okay. So dapat garam. Apa formula garam kita? Namakan garam. Cuba bagi nama garam yang terbentuk. Cikgu tak ada formula, nama je. Apa nama garam yang terbentuk? H keluar. Macam Safwan tadi, Safwan. H ni keluar. Okay, so Ca masuk sini, ganti tempat dia. Apa nama garam tu? Ca. Nama je. Beda nama je. Cikgu tak ada formula, nama je. Kalsium nitrat. Kan kalsium masuk sini jadi ion kalsium dengan ion nitrat. So dapat kalsium nitrat, nama garam tu. Okey, H dah gabung kat sini jadi air. Garam dan air. Okey, seimbangkan 2. Sebab nitrat ni ada 2. Okay. H jadi 4, so 4. Okey. Cikgu tahu ramai lagi lemah ni tulis persamaan kimia. Okay, cuba selesaikan masalah ni. Cari MA. So di sini A berapa? A2, B1. Siapa boleh hantar? Kenapa? Bangun ni? Come here, come. Sesiapa boleh hantar jawapan? Cikgu ajar slow-slow je di kelas. Oh, jawapan nombor 2 tu berapa? Jawapan nombor 2 yang tadi ke? Nombor 2 tadi 125. Jawapan yang nombor 3 ni sekarang nombor 3 ya. Soalan yang ketiga ni 0.5. Tidak boleh hantar jawapan lagi? Tidak Raici hantar ni. Tulisan dia pun besar, bagus. Bukan 200 ke cikgu nombor 2 tadi tu? Nombor berapa?
Safwan? Safwan ni orang dah habis bincang. Okay, kita lihat contoh jawapan daripada Fida. Tak boleh pisahkan. Okey, lagi sekali bila kamu dah tandakan maklumat-maklumat yang ada dan apa yang nak cari, ganti sahaja dalam rumus. Dan A per B, A adalah 2, B adalah 1. Okay, so nak cari MA, selesaikan, dapatlah 0.5 mol per DM padu. Okay, very good. Bagus Fida. Okay, yang lain setakat ni? Ada tanya apa-apa tak? Semua orang pegang kalkulator ke tu? Tempat cikgu dah hujan ni? Dekat rumah kamu hujan ke atau memang dah lama hujan? Sebab tu ramai tak bangun tidur ni. Mendung. Belum hujan? Okey, soalan terakhir nombor 4. Cuba buat bersamaan sendiri dan selesaikan. Okey, cikgu hanya tolong gariskan apa maklumat yang ada. 15 cm padu asid sulfik 0.5 mol per DM padu. So kita ada VA dengan MA menyutralkan 20 cm padu larutan kalium hidroksida. Okay, so adalah VB. Nak cari kepekatan kalium hidroksida, nak cari MB. Okay, so tindak balas antara asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Asid sulfik H2, SO4, ni kalium hidroksida KOH. Cuba bersama kimia dulu. Okay, jawapan cikgu bagi jawapan ya, 0.75. Safwan, kalau ada masalah lepas ni lah ya. Tanya cikgu, personal. Teruskan jawapan Firda. Abdullah, tak nak saya jawapan lagi ke? Alif ke? Abdullah ada masalah ke? Jawapan dia berapa? 0.75. Okey. Dapat? Empat tolak 3, 21 orang. So ada lagi 7. Okay, anybody? Bagi jawapan? Boleh kita bincang soalan terakhir ni? Abdullah, okay, Abdullah send jawapan dia. Ya. Okay, kita nak jawapan daripada Abdullah ya. So, persamaan kimia. Okay, adakah betul persamaan kimia Abdullah bagi?
Betul ya. Asid sulfit bertambah kalium hidroksida menghasilkan garam. Nama garamnya adalah kalium sulfat. Dan air, so seimbangkan. Okay, betul. Bagus. Okay, dan ganti sahaja dalam nilai. Ingat ya, A adalah 1, B adalah 2. So dapatlah 0.75 mol per PM padu. Okay, very good. Cuma Abdullah, cikgu suka galakkan kamu tulis rumus ni macam ni. Ini dia tak boleh sama dengan sebab MAVA per MBBB ni ada A per B kan. Ini satu tu. Ini asingkan. Baru ganti nilai ni satu lah benda yang lain. Okay Abdullah ya? Nanti kamu lupa ada A per B sebelah. Okay, good. Very good. Okay, so selesai untuk masalah perhitungan. Jadi sebenarnya itu yang kita nak belajar hari ini. Kamu telah belajar aplikasi peneutralan dalam kehidupan. Kemudian macam-macam tulis persamaan kimia. Untuk tindak balas peneutralan, kita juga belajar persamaan ion dan menyelesaikan masalah numerical. Iaitu rumus kita hari ini adalah MAVA bahagi MBBB sama dengan A per B hanya untuk tindak balas peneutralan antara asid dan alkali sahaja. Alright? Ada apa-apa nak tanya? Safwan tak faham satu pun. Cikgu tak tahulah awak tak faham yang mana Safwan. Nanti awak PM cikgu lah ya Safwan. Okay, yang lain-lain ada yang tak faham. Cuba Safwan cakap, Safwan tak faham yang mana. Satu pun yang tu yang mana. Ganti nilai sahaja Safwan. Atau tak tahu M tu apa. Safwan? Semuanya berat nak anang Safwan. Nanti sama PM cikgu lah. Semuanya tu yang mana? Adakah orang lain sama seperti Safwan? Sebab apa? Safwan masuk lambat tadi ya? Okey, so cikgu nak bincangkan jawapan bagi latihan. Cikgu masukkan dalam grup ya. Sekejap ya, cikgu presentkan yang soalan tu. Okey, untuk peran kita hari ni dah belajar semua sekali. So kita lihat contoh yang cikgu masukkan tu adalah contoh soalan bentuk exam. Okey, sekejap ya. Cikgu share soalan. Ada orang print ke? Tak perlu print pun tak apa. Cuma nanti lepas ni kamu kena jawab latihan tu dalam kertas. Kalau tak print, tulis jawapan sahaja dalam kertas dan hantar dekat cikgu dan cikgu akan bagi link Google Drive. Kamu upload di situ. Okay, kalau gambar pun, dalam bentuk gambar pun kamu upload ataupun dalam bentuk PDF. Cikgu galakkan kamu scan. Kalau kamu ada telefon yang boleh scan tu, save sebagai PDF teruskan. Hantar guna PDF pun boleh. So nanti file yang kamu upload tu namakan dengan nama kamu ya. Nanti cikgu tak tahu siapa punya. Okay, so kita bincangkan soalan tu. Kalau saya macam hari tu boleh ke? Apa Fida? Tak dengar? Kalau saya yang edit macam Word tu. Edit yang mana? Saya buat tak jawapan dalam tu ah. Edit yang dekat Word tu. Jawapan dalam Word, cikgu bagi dalam Word ke? Bukan edit pakai Word. Boleh. Awak nak file Word ke? Cikgu bagi. Tak apa cikgu saya tahu. Ke korang dah convert sendiri? Dah convert dah. Dah convert dah. Tak apa kalau nak file dalam Word, cikgu bagi yang file Word. Kamu type je kat situ. Tahu siapa ada laptop, type je dekat situ, tak ada masalah. Boleh Nanti kamu save as PDF, hantar kat cikgu je. Okay. So soalan pertama, ada yang dah cuba jawab ke? Okay, soalan pertama ni dia kata eksperimen dijalankan untuk menentukan kemolaran larutan asid sulfit. Okay, titik. 20 cm padu larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu dititratkan dengan larutan asid sulfit menggunakan penunjuk phenolphthalein. Ini yang pentitratan tadi. Okay, so kita ada maklumat dekat sini ialah dia nak cari kemolaran, sebenarnya nak cari MA. Okay, isi padu alkali dah ada BB dan kemolaran alkali dah ada MB. Okey.
Jadual ini menunjukkan bacaan awal dan bacaan akhir biuret. Okey ya. Gambar rajah untuk, kalau soalan suruh rukir gambar rajah bagi eksperimen ni, so kita rukirkan biuret. Okay, biuret tu mesti ada pengapit ataupun litosen. So buat simbol macam ni saja. Okay, kemudian biuret tu mesti ada pipe dia lah. Okay, yang bawah ni jangan tutup kan, jangan buat macam ni. Kamu tutup. Ada orang tutup ni salah ni. Okay, mesti ada terbuka. Okay, then bawah ni ada kelalangkun. Bila lukis tu nampaklah bentuk kelalangkun kat langkun pula. Okay, so apa yang ada dalam kelalangkun ni? Kelalangkun ni mesti alkali. Apa alkali kita? Iaitu kalium hidroksida. Okay, dan phenolphthalein. Fe. Okay, bahan kimia ejaan mesti betul ya. Dan atasnya apa? Atasnya adalah asid sulfurik. Okay, patutnya KOH tu yang nama, kalium hidroksida. Okay, so ni gambar rajah eksperimen ni. Jadi sekarang sebenarnya bacaan biuret untuk pengetahuan kamu pernah, cikgu rasa kamu tak pernah pegang biuret dalam makmal kan? Okay, atas ni bila macam ni, yang atas ni dia kosong. Bacaan awal dia kosong, okay, bawah ni 50. Dia penuh ni 50 cm padu. Sebab tu bacaan awal, contohnya bacaan awal 1.2. Okay, kemudian biuret tu asid sulfurik akan keluarkan masuk dalam kelalangkun. Jadi larutan ni berkurang, larutan dalam biuret akan berkurang. So bacaan akhir akan dapat 16.10. Jadi berapakah isi padu asid yang keluar ni? Macam mana kita nak kira? Secara mudah, secara logik, isi padu mesti positif kan? Nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Okay, berapa jawapan dia ni? Cuba kira. Berapa jawapan? Berapa isi padu asid kelas? Cuba kira. 16.10 tolak 1.2. Ni eksperimen kali pertama. Berapa ni? Lamanya kira. Berapa isi padu ni? $5.9. 16.10 tolak 1.2. Berapa? 14.9. 14.9. Okey, kamu kena tulis 14.90. Mengapa? Okey, untuk biuret, okey, dia punya bacaan mesti dia tulis dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, ni kena ingat ya. Sebab untuk KSSM kamu nanti kena buat eksperimen individu untuk SPM kan. So bacaan ni kena hati-hati, bacaan alat. Okay, so biuret mesti 2 tempat perpuluhan sebab tu kamu nampak ni 2 tempat perpuluhan. Okay, eksperimen kali kedua, dia buat eksperimen ni 3 kali. Okay, kali kedua dapat 15.10. Yang ini dapat 15.00. Jangan tulis unit dekat dalam kerana unit dah ada dekat luar. Okay, ada masalah tak nak kira ni? Secara mudah, just ingat nombor besar tolak nombor kecil sebab isi padu mesti nilai positif, takkan negatif. Okay, seterusnya hitung isi padu purata. Purata isi padu asid. Okay, ada pentitratan 3 kali eksperimen. Macam mana nak cari isi padu purata? Macam cari purata dalam matematik? Nak cari purata kelas? Matematik simple. 15. Tambah semua. Bahagi berapa? Nak bahagi berapa? Bahagi 3. Bagi dengan nilai yang ada tu. Bagi 3 lah sebab bilangan eksperimen 3 kali. Nak dapat berapa? Dah kira belum? 15. 11? 15. Okay, mesti ada unit ya. CM padu. Okay? Ada masalah tak? Okay, seterusnya nyatakan perubahan warna. Phenolphthalein.
Apa perubahan warna phenolphthalein dalam kelangkun? Okey, bila soalan nak perubahan warna, kamu kena nyatakan warna asal dan warna akhir larutan itu. Itu masuk perubahan. So warna asal dalam kelangkun, phenolphthalein dalam alkali warna apa? Ingat tak? Merah jambu. Merah jambu. Jadi apabila kita tambahkan asid sampai takat neutral, dia akan bertukar menjadi Tidak berwarna. tidak berwarna. Betul. Jangan buat shortcut, buat anak panah macam ni. Merah jambu. Dia mana nak tulis? Dia buat anak panah. Okey. Kalau dalam exam kamu buat macam ni, ini dapat kosong. Salah Ini tak boleh. Okey, tak boleh guna anak panah. Anak panah hanya dekat mana? Hanya dalam persamaan kimia. Okey, tuliskan persamaan kimia. Ni kamu boleh tulis sendiri Ke nak kita bincang juga? Persamaan kimia dia apa? Dia guna asid sulfurik dan kalium hidroksida. Tadi baru je soalan nombor 4 kan? Seperti Abdullah tulis tadi. So asid sulfurik nak balas dengan kalium hidroksida. Kalau kamu perasan, kebanyakan hanya balik-balik persamaan yang sama je. Asid ada 3 je kan? Asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik, alkali, kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Itu je. Untuk peneutralan asid dan alkali. Okay, simbangkan 2, so 2. Okay. Kisahkan dia ada yang apa tak? Tadi cikgu teruskan perbincangan. Okay, soalan ni barulah nak cari kemolaran asid sulfurik. So simbolnya apa? Kemolaran M. Asid nak cari Ma. So guna rumus. Okay, Safwan kalau masih tak nampak, rumusnya adalah MaVa bahagi MbVb sama dengan A per B. Sekarang kita nak cari Ma. Maksudnya yang lain-lain dah tahu. Okey, Va berapa? Va isi padu asid, ambil kat mana? Ini Va kita. 15. Okey, yang lain-lain Mb kita 0.5, 20. 15. So masukkan dalam rumus. Gantikan nilai dalam rumus. Ma tak tahu, darab Va 15 bahagi berapa nilai? 0.5 darab 20 sama dengan, okey, A per B ambil kat mana? Safwan, A per B daripada persamaan kimia ni A 1, B kita 2, so 1 per 2. Okey, cuba selesaikan. Apa MA? Kalau kamu matematik tu lemah, tuliskan semula. Pindahkan. Ini naik atas kan. So 0.5 darab 20 bahagi 15. Dapat dah berapa? Berapa dapat? 1.33 juga. 1.33. Cek balik. 3 cikgu. 3? Bukan. Bawahnya ada 2 Sorry, 2 tinggal. Ni 2 ni. $25 besarnya? 70 bukan. Kan? 1.3 salah Igo. 1/3 betul. Buat dalam perpuluhan. 1/3 tu jadi kepuluhan. 0.33. 0.33. Banyak 3 belakang kan? Kita 0.3 cukup lah. Mol per desimeter padu. Atau 0.3 pun betul, tak ada masalah. Boleh Ada soalan tak? Nak tanya setakat ni. Senang kan soalannya? Okay, senang-senang pun kadang-kadang bila exam tak tahulah. Dia student dapat jawab markah 1, 2 je. Okay, soalan ini adalah soalan popular ya. Jika asid sulfurik, tadi guna asid sulfurik, okay, diganti dengan asid hidroklorik. So kamu kena lihat apa perbezaan dua asid ni.
kemolaran sama, ramalkan isi padu asid hidroklorik yang digunakan. Okay, dia nak berapa isi padu asid hidroklorik? Tadi asid sulfik isi padunya berapa? 15 cm padu. Okay, so sekarang dikata kalau guna asid hidroklorik, berapa isi padu dia? Adakah sama atau tidak? So, apakah perbezaan antara kedua-dua asid? Apa perbezaan dua asid ni? Sebab tu dia tanya. Kenapa? Apa beza dua asid ni? Cuba tengok betul-betul. Dua-dua asid kuat, tapi apa beza kedua-dua asid? Nampak tak ni? Okey. Asid sulfik ni ada 2 ion hidrogen. Asid hidroklorik ada 1 ion hidrogen. Apa nama asid sulfik ni? Kalau ada 2 ion hidrogen, asid apa? Ada 2 ion hidrogen. Namanya adalah asid diprotik. Ada 1 ion hidrogen. Kita panggil dia asid monoprotik. Okey, untuk ramalkan isi padu ini sebenarnya ini cara kira mengikut logik Okey, dalam asid sulfurik dia dah ada 2 ion hidrogen. Okey, isi padunya adalah 15 cm padu. Okey, kalau kita darabkan mengikut logik kita darabkan, so jumlah ion hidrogen akan jadi 30 ion hidrogen pada takat akhir. Okay, kalau kita guna asid hidroklorik, okay, takat akhir mesti nak sama. Sebab kepekatan dia sama. So takat akhir mesti sama bilangan ion hidrogen dia, 30 juga. Tetapi asid hidroklorik hanya ada 1 ion hidrogen. Jadi berapa isi padu yang diperlukan supaya dapat 30? 1 nak darab berapa? Mestilah 1 darab 30 cm padu. So jawapan dekat sini 30 cm padu. Okey, isi padu asid hidroklorik tu mestilah 2 kali ganda daripada asid sulfurik. Tu je sebenarnya. Okey, ni nak fahamkan je kenapa 2 kali ganda. Okey, so untuk explain answer, terangkan jawapan, kamu kena bagi tahu asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Bagi tahu dari segi kebiasaan. Okey, bagi tahu monoprotik dan diprotik dapat 2 markah. So bagi tahu kenapa isi padu asid hidroklorik mesti 2 kali ganda. So kita kata isi padu asid hidroklorik 2 kali ganda asid sulfurik untuk menghasilkan bilangan mol ion hidrogen yang sama. Okey, setujuan akhir dia mesti nak bilangan mol ion hidrogen tu sama. Okey? Boleh tak? Ada soalan tak? Okey, soalan ni popular, dia suka tukar. Okey, untuk asid monoprotik dengan diprotik. Faham tak kat sini? Kat kawasan ni? Kawasan ni. Nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa-apa tak kelas? Tak ada sebenarnya. Soalan kedua lebih kurang sama saja dengan soalan pertama. Okey. Cuma di sini bagi gambar rajah dalam bentuk gambar rajah. Okey, kita lihat ya. Ini adalah gambar rajah pentitratan. Kalau soalan suruh lukis, inilah lukisan rajasnya. 2 markah ya. Okey, so sekarang rajas pentitratan antara kalium hidroksida dan asid sulfik. So, tengok. So, persamaan kimia kamu dah boleh tulis dah patutnya. Banyak kali dah jumpa asid sulfik dengan kalium hidroksida menggunakan phenolphthalein. Okey, takat akhir pentitratan adalah 20. Ni yang kamu kena faham. Apa maksud 20 ni? Isi padu siapa?
Bila dibagi 20 si M padu ni isi padu siapa? Isi padu asid atau isi padu alkali? Ini adalah isi padu asid. So ni adalah VA kita. Okey, sebab takat akhir ni adalah di mana isi padu asid betul-betul meneutralkan alkali tersebut. So isi padu alkali mana dia dah bagi kat bawah ni? 25 cm padu ni isi padu alkali. Kemolaran asid guna yang BM ya. Yang guna yang BI. Ikut yang BM, okey? Kita ikut bahasa Melayu punya. So ni MA. Kemolaran asid. So kemolaran alkali tak ada, biar dulu. Perubahan warna masih sama, merah jambu kepada tidak berwarna. So cikgu tak nak, tulislah sama je. Namakan garam. Okey, itu nama garam daripada persamaan kimia. So kita tulis persamaan kimia kat sini. So dua. Okey, cuba bagi cikgu apa nama garam yang terhasil? Kalium sulfurik ni. Bukan kalium sulfurik. Apa nama ni? Kalium sulfat. Kalium sulfat. Okey. Kalium sulfat. Very good. Okey, kalau nak nama kena A je. Ni hati-hati ya. Okey, jenis tindak balas. Apa nama tindak balas ni? Apa nama tindak balas ni? Asid dengan alkali. Peneutralannya. Peneutralan. Very good. Yang kamu belajar hari ni lah. Nak balas peneutralan. Okey, persamaan kimia. Boleh tulis ya. Dah tulis dari kat atas. Banyak kali dah. Okey. Seterusnya suruh hitung kemolaran larutan kalium hidroksida. So ini gunakan M. Nak cari apa ni? MB. Okey. So cikgu just bagi jawapan dia. Nanti kamu buat ya. Boleh ya? Dah buat dah latihan banyak tadi? So jawapannya adalah 1.6. So nanti kamu buat. Dapatkan jawapannya. Boleh ya? Yang terakhir, ni pun lebih kurang sama je. Sekiranya asid hidroklorik digunakan untuk mentitratkan, kepekatan sama, nampak? 1.0 juga. Mentitratkan 25 cm padu larutan kalium hidroksida di atas, didapati asid hidroklorik 1.0 mol isi padunya adalah 2 kali ganda. Dia dah cakap dah. Cuma suruh terangkan mengapa. Macam mana terangkan? Sama je jawapan kita tadi. Kamu bagi tahu asid hidroklorik adalah asid monoprotik, asid sulfurik adalah asid diprotik. So isi padu asid hidroklorik 2 kali ganda asid sulfurik kerana untuk ataupun supaya bilangan mol ion hidrogen adalah sama. So jawapannya sama seperti nombor 1. Boleh Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. So hantar dekat mana? Nanti hantar pada link cikgu bagi, okey? Link drive. Cikgu akan bagi. Uploadkan file kat situ, namakan, rename file kamu dengan nama, rename file tu guna nama penuh. Nanti cikgu tak tahu siapa pun. Mana akan upload file? Korang semua pandai ni budak-budak Gen Z. Okey, ada soalan untuk pembelajaran hari ini? Nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? So, sekarang pukul berapa? 9.56. Jadi ada masa lagi kamu boleh buat latihan tu. Okey. Dan siapa buat terus tu soalan je. Kalau ada masalah boleh PM cikgu ya. Siapa dah siap nanti upload dekat link. Cikgu akan bagi link kat group. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Ada nak tanya apa-apa sebelum surai? Kalau tak ada, kita nak buat rumusan lah seorang. Siapa boleh buat rumusan? Apa yang kamu belajar hari ni? Alif, Zafran. Cuba rumuskan apa yang kamu belajar hari ni. Saya lagi, Igu. Dah start saya ni, Igu. Orang lain senyap-senyap. Abdullah. Apa pendapat Abdullah? Okey, apa pendapat Abdullah? Imran kan panggil? Imran. Imran. Zafran cikgu, saya pun tak ilah, ya Allah, dia main pas-pas baton pula. Azri Farhan lah. Ada orang left dah. Azri?
Azri mat rosak. Macam tu. Cikgu ada. Cuba rumus apa kamu belajar hari ni? Aduh, saya nak pas-pas gak cikgu. Tak benar? Saya nak Cikgu bukan usul bagi. Saya pas kat Safa cikgu. Aku Safwan dah belajar. ajar dah. Safwan lah. Kalau saya faham apa yang saya belajar hari ni, saya dah lama buat dah. Tapi kalau saya faham sikit je, kalau ikut kan hari ni kita nak guna saya ke kita?